Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Sekali lagi kita bertemu untuk video kali ini bagi menerangkan tentang Mendelian Experiment, terutama untuk Mendel First Law, iaitu Law of Segregation. Apabila Mendel menjalankan eksperimen mengenai karakter yang boleh diwarisi, inherited character, antara satu generation ke satu generation, Mendel conclude tentang law yang pertama, iaitu law of segregation. Kita dah bincangkan tentang eksperimen Mendel yang pertama, bagaimana dijalankan pure breeding antara parent pea plant yang berwarna purple color, dia cross dengan parent yang menggunakan trait berwarna putih. Dan akhirnya dia mendapat first generation, iaitu first filial F1. Dan kamu tengok dalam video sebelum ini, F1 generation yang Mendel dapati adalah berwarna purple, walaupun dia mempunyai pasangan allele capital P, small p. Apa yang Mendel lakukan selepas itu? Mendel selepas itu, dia menjalankan satu lagi uji kaji yang kita namakan sebagai self-cross, iaitu dia jalankan self-cross between F1 generation. Dalam exam, kamu akan nyatakan dalam genetic diagram dia F1 times F1. F1 kali F1, iaitu self-cross between F1 generation ini dijalankan antara purple flower serta purple flower dalam generasi yang sama. Contohnya, F1 generation tu mendapat sebanyak 150 anak pokok kacang yang berwarna purple. Daripada 150 anak pokok kacang tersebut, Mendel ambil 2 daripadanya dan menjalankan kacukan. So ini kita namakan sebagai self-cross F1 generation. Semestinya F1 genotype, iaitu dia punya trait dalam bentuk gene, adalah capital P, small p, dan juga dia akan cross pada generasi pokok yang sama, capital P, small p. So, capital P, small p, purple, capital P, small p, purple. Dalam Mendel's law yang dikatakan sebelum ini, bahawa satu-satu generation ini, pada satu-satu pokok ini, dia membawa satu karakter yang mempunyai 2 allele. Dan 2 allele itu adalah berpasangan. Dalam pembentukan gamet, homologous chromosome akan separate. Maka apabila homologous chromosome separate, maka a pair of allele juga akan separate. So, dalam satu pasangan allele ini, capital P, small p, mereka akan berpisah, separate. Capital P going to this gamete, another small p akan pergi kepada satu gamete. Kalau sebelum ini, 2 gamete itu boleh kita lihat pada satu saja. Namun ini kita tak boleh padam mana-mana sebab dia adalah 2 allele yang berbeza dalam satu gamete. Begitu juga kepada induk yang berikutnya ini. Capital P going to this gamete, another small p going to this gamete apabila a pair of allele separate. Kemudian gamete antara satu plant akan fertilize dengan gamete pada plant yang berbeza. So, yang pertama sekali, capital P ini akan fertilize dengan capital P yang kedua. Dia akan dapat capital P, capital P. Capital P pada induk ini juga boleh fertilize dengan small p pada induk yang kedua, mendapat capital P, small p. Small p untuk induk ini akan boleh fertilize dengan capital P pada induk yang kedua, dia akan dapat capital P, small p. Dan small p ini boleh fertilize dengan another small p, akan dapat small p, small p. So, ini kita kena fahamkan dengan baik bagaimana fertilization ini berlaku. Keyword dia penting adalah fertilization berlaku antara 2 parent yang berbeza. Akhirnya kita akan lihat apa yang terbentuk kepada generasi yang kedua dalam aspek phenotype dia. Phenotype adalah satu trait yang boleh kita lihat. Untuk pembentukan phenotype, homozygous dominant capital P akan membawa kepada warna purple. Keadaan yang sukar untuk kita tentukan apakah warna bunga yang akan kita dapati daripada capital P dan small p. Tapi apa yang kita belajar sebelum ini, bahawa
salah satu daripada allele ini adalah dominant, salah satunya adalah recessive. Apabila capital P small p, ini keadaan heterozygous ini akan menunjukkan ciri purple sebab purple adalah dominant. Capital P small p purple, small p kedua-duanya recessive, ini kita namakan sebagai homozygous recessive, akan membawa kepada warna white. Apabila Mendel kira semua bilangan bunga yang dihasilkan, contohnya terdapat sebanyak 100 pokok kacang dengan bunga yang berbeza pada generasi kedua. Daripada 100 tersebut, 3 daripada 4 daripada jumlah bunga tersebut adalah berwarna purple. 1/4 adalah berwarna putih. Daripada 100 tersebut, hampir 70 bunga adalah purple dan 25 bunga adalah berwarna putih. Apabila dikirakan dalam bentuk ratio, maka F2 phenotypic ratio mendapati 3 purple nisbah kepada 1 white. 3 purple is to 1 white. Jadi, Mendel keluarkan model yang ketiga. Tadi kita tahu 2 ya. Sekiranya 2 alleles at the locus are differ. Sekiranya 2 allele tadi pada satu locus adalah berbeza. Satu allele akan jadi dominant dan dia akan menentukan appearance. Ya, kalau ada capital P dan small p, maka salah satu daripada capital P dan small p ini adalah dominant. Dan dia akan membawa kepada appearance individu tersebut. Contohnya capital P adalah purple, small p adalah white. Apabila mereka bersama, maka dia akan appear warna purple sebab purple is dominant. The recessive allele has no effect to an organism appearance. So let's say capital P purple, small p adalah white. When they are in the heterozygous form, it appear as a purple color. So ini adalah Mendel hukum yang ketiga. Jadi daripada Mendel's law tadi, kita dapati bahawa satu karakter akan terdiri daripada 2 allele yang kontrol dia. Dan 2 allele ini wujud secara pair. Dan salah satu allele adalah dominant, salah satu allele adalah recessive. Kita akan tengok lagi pelajar apa yang akan berlaku dengan Mendelian eksperimen yang selepas ini. Jadi kita dah belajar 2 Mendel eksperimen. Yang pertama, apabila parental generation menjalankan pure breeding, iaitu homozygous dominant cross dengan homozygous recessive, dia akan dapat F1 generation. Kita juga dah belajar untuk video kali ini bagaimana F1 generation pula menjalankan self cross, F1 kali dengan F1. Hasilnya adalah phenotypic ratio 3:1. Kita akan tengok balik lagi pelajar, ada beberapa lagi eksperimen tentang Mendel's law yang kita akan ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.